Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-8 dalam matematik jatuh 4 ni. Dari bab ke-8 ni akan membawa tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, dan kita hari ni kita akan tengok 8.1 iaitu serakan. Okey, jadi ada dua standard pelajaran yang akan kita capai pada malam ini insya-Allah. Yang pertama adalah menerangkan maksud serakan. Yang kedua, membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, baik kita pergi seterusnya. Okey, kriteria kejayaan untuk sesi hari ini ialah pada akhir sesi pembelajaran sekurang-kurangnya sebanyak 50% murid dapat menerangkan maksud serakan dan membanding serta mentafsir serakan dua atau lebih set data dengan betul. Okey, itu adalah kita punya matlamat kita pada hari ini. Baik, okey, kita pergi yang pertama. Jadi anda bersedia untuk saya akan kongsikan link untuk class point di ruang komen. Okey, anda boleh klik tu sekarang. Sekejap ya. Okey, saya dah share dah. Okey, sila klik pada classpoint.app tu. Okey, jadi sekarang apa yang nak adalah saya nak anda cari gambar yang ada kaitan lah sikit pun jadilah tentang statistik. Apa yang anda tahu tentang statistik. Bukan nak type saya nak tengok anda upload gambar je. Okey, 3 minit diberikan. Boleh ya? Kita mulakan 3 minit dari sekarang. Masukkan kod yang dibagi tu. Kan ada kod kan? Penjuru kanan tu ada 60194. Masukkan nama dan upload gambar. 3 minit. Masukkan gambar tentang statistik ni Ustaz. Yes. Apa yang awak rasa pasal statistik, masuk je gambar tu. Tengok. Okey, masa ada lagi, banyak lagi masa, 2 minit lebih. 2 minit Okey, dah ada dah seorang, Wahizuddin. Jilaila. Okey. Amani. Ini semua yang dah sampai yang dah hantar. Okey, nanti yang lain. Liana. Okey, masa ada lagi 1 minit, lebih kurang. Ini adalah antara gambar-gambar yang telah dihantar oleh murid-murid 4AB setakat ini. Okey, kita tunggu sikit lagi. Anda tak perlu close dengan website website class point tu Just tekan swap maksudnya kita kalau ke handphone kan kita boleh pergi tempat lain tu kan. Kita boleh tutup sementara lah, minimizekan dia. Sebab lepas ni kita boleh pergi lagi. Tajul, cuba awak tekan sekali lagi link class point tu. Okey, cuba dulu Ustaz. Okey, masa telah pun tamat. Kita tengok jawapan antara dapatan daripada kawan-kawan kita. Sekejap
Okey, ini adalah antara apa gambar-gambar yang telah diupload oleh murid-murid 4AB. Okey, ini adalah apa yang mereka gambarkan tentang statistik. Okey, bentuk macam ni. Baik. Okey, ini adalah antara imej yang diupload oleh Waizuddin. Okey, Ilaila. Okey, dan sebagainya lah. Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Okey, jadi itu adalah gambar yang telah diupload oleh murid 4AB berkenaan tentang statistik. Jadi semuanya betul lah. Okey. Bila kita tengok statistik adalah tentang melibatkan graf bar kan, graf palang, cartapai. Itulah apa yang ada elemen yang menerangkan ataupun menunjukkan ianya adalah statistik. Jadi hari ini kita akan tengok lebih lanjut tentang unit statistik juga, bidang statistik, tapi lebih kepada sukatan serakan. Baik, kita pergi seterusnya. Kita akan tengok video ni terlebih dahulu. Sekejap The word statistics has its origin from the Latin word status or the Italian word statista or the German word Statistik, which means a political state. It is the collection of data and its representation and interpretation. Statistics has been increasingly used in progress of a country in economics and politics, scientific and varied related areas. It has been contributed by Gauss, Pearson, and finally put to modern form by Fisher. A bar graph is used to compare categorical data like the amount of rainfall on different days in a week. A histogram is like bar graph, but it is used for continuous class intervals. For example, analysis of voting age of population that voted in an election. And to get the idea about the shape of the data distribution, a frequency polygon is drawn. Let us start a journey through this chapter where we will explore collection, representation, and interpretation of data. Different types of graphical representation like bar graph, histogram, and frequency polygon. You will also learn measures of central tendency, which are mean, median, and mode. I'm sure you would like to study this chapter as statistics is widely used in your day-to-day life. Okey, itulah sikit sebanyak tentang video untuk kita punya permulaan pada hari ini. Baik, satu lagi kita akan pergi seterusnya untuk soalan yang berikutnya. Okey, jadi anda kembali semula ke classpoint.app tu. Okey. Kali ni saya nak anda kongsikan apakah maklumat yang anda dapat daripada video yang kita tengok tadi. Apa sedikit satu pun short word ataupun satu jawapan yang ringkas yang menerangkan yang boleh kita gambarkan daripada video tadi. Okey. Saya tekan short answer ni jadi boleh mula sekarang. Okey, masukkan kod 60194, tekan join, masukkan nama dan tekan join. Kemudian masukkan jawapan anda. Okey. Dah ada yang hantar. Ayat tu tak perlu panjang Apa yang anda rasa anda nampak tadi daripada video tadi tu yang kita boleh faham. Okey. Masa ada lebih kurang 1 minit lagi. Kita tengok siapa yang dah hantar Okey, yang dah hantar 3 orang, pending 20 orang.
Pending ni mungkin disebabkan lain. Okey. Jumpa soal lagi. Cuba dulu. Okey, baik. Ini adalah contoh dapatan daripada murid-murid 4AB. Mungkin ada yang lagi nak hantar tapi tak sempat tapi tak apa. Sebahagian kita dapat, antaranya adalah yang kita dapat kita tengok tadi dalam video digunakan untuk memproses data. Okey, itu betul Statistik adalah digunakan, bidang yang digunakan untuk memproses data. Tentang pemprosesan data, Ain Tamizi kata, okey, Razim pun kata proses data, apa lagi? Menganalisis data dalam bentuk graf. Di Laila kata, okey, betul. Hafiz kata ada graf bar, histogram, mean, median. Okey. Arif kata benda yang menunjukkan pencapaian atau bilangan. Okey, pun betul, boleh terima. Sukatan penting dalam statistik. Okey. Analisis, tafsiran dan pembentangan data. Okey. Okey. Baik. Semua yang telah dikongsikan ni boleh diterima dan boleh menunjukkan apa yang kita dapat gambarkan daripada video tadi. Tadi ada ucapkan, saya simpan sekejap simpan apa slide ni supaya kita boleh tengok akan datang. Okey, ini adalah kita punya jabatan tadi yang telah kita kumpulkan dalam bentuk jadual. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, baik. Kita pergi kepada apakah yang dimasukkan dengan serakan. Okey. Perhatikan kat sini Sukatan serakan ni merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Maksudnya dia adalah elemen yang penting dalam bidang statistik. Okey. Sukatan serakan ni memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data itu ditaburkan. Okey, kita akan tengok macam mana data itu ditaburkan dan kita boleh buat apa dia punya kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat daripada jabatan itu ataupun bentangan tadi itu. Okey, serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Okey, ini kita akan tengok lebih lanjut lepas ni. Cuma nak bagi tahu bahawa serakan itu dikatakan kecil jika set data yang kita ada tu julat dia kecil. Kalau julat dia besar, maka serakan itu akan jadi besar. Seterusnya, sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif. Okey, melibatkan angka, kena kira. Iaitu melibatkan julat antara kuartil, variance dan sesian piawai. Ini adalah 4 elemen yang sinonim dalam sukatan serakan. Okey. Jadi bila sebut tentang julat antara kuartil, variance dan sesian piawai, ianya ada kaitan rapat dengan sukatan serakan. Kita akan tengok lepas ni. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Okey, soalan kuis. Sekejap Ni kena buat semula ni. Sekejap. Mula. Okey, sekejap Okey. Sebentar. View buat semula. Okey, bersedia untuk ke class point tadi tu? Kenapa dia view ni? Sekejap. Okey. Soalannya adalah berikut adalah kenyataan yang betul untuk menerangkan maksud serakan kecuali. Okey, jadi anda klik pada link class point. Ada satu yang bukan menerangkan maksud serakan. Okey, pilih jawapan yang betul. Manakah antara yang berikut
Betul dia betul menerangkan, tapi ada satu yang bukan menerangkan maksud serakan. Pilih satu jawapan. Okey, setakat ni bawah satu. Boleh ke? Yang lain macam mana? Boleh ya? Teruskan. Okey, masih menanti. Satu jawapan dia tidak menerangkan maksud serakan tu. Nah, pilih manakah jawapan yang salah tu? Setakat ni seorang memilih jawapan A. Kita boleh tengok kat sini, siapa ni? Najwa. Okey, seterusnya ada 8 orang memilih D. Kita tunggu lagi. Extend masa sikit. Kita bagi masa untuk yang lain untuk jawab. 11 orang. Seorang menjawab jawapan C. Tak apa, teruskan. Okey, sikit lagi tunggu. Masak lagi. Okey, berikut adalah kenyataan yang betul untuk menerangkan maksud serakan. Kecuali yang manakah bukan menunjukkan maksud serakan. Okey, baik. Selesai Kita dah habis masa. Kita tengok jawapan yang salah lah. Maksudnya jawapan manakah yang tidak menerangkan maksud serakan. Okey, jawapan yang salah tu adalah D. Okey. D adalah jawapan bukan jawapan dia apa D tengok merupakan kaedah statistik yang digunakan untuk mentafsir kebarangkalian. Jadi bukan jadi kebarangkalian dia tak ada, orang kata tak kena lah dengan perkataan serakan. Okey, jadi jawapan yang salah adalah D Kita tengok siapa yang leading sekarang. Di Laila dengan 1000 poin, diikuti dengan saya pun ada juga. Alia, Nabil, Samsul, Lutfi dan sebagainya lah. Okey, ni setakat ni yang sedang leading. Leading ni maksudnya yang jawab tepat dan pantas lah. Secepat mana yang dijawab tu, dia akan kira. Ada poin yang akan dikira. Okey, kita sebagai slide. Kita pergi seterusnya. Okey. Baik, sekarang kita pergi aktiviti kumpulan. Okey. Dengar dulu arahan saya. Anda telah pun diberikan dalam 3 kumpulan, 4AB1, 4AB2 dan 4AB3. Okey, jadi anda akan dimasukkan dalam kumpulan breakout room ni dan anda akan melantik seorang ketua. Dengan pantas cuba lantik dengan pantas, sepantas mungkin lantik seorang ketua untuk dicatatkan. Apa nak kena buat? Pertama, berada dalam kumpulan masing-masing. Kedua, ketua kumpulan yang dilantik tu cuba dapatkan maklumat berkenaan saiz baju sekolah yang dipakai oleh setiap ahli kumpulan masing-masing. Ini senang je kan? Semua orang tahu kan? Jadi bagi data tu. Lengkapkan jadual berikut. Jadi jadual ini harus dilengkapkan oleh ketua kumpulan. Okey. Jadi ketua kumpulan kena catatlah benda ni. Berapa ramai yang pakai saiz S? Berapa ramai yang saiz M? Berapa ramai yang saiz L, XL, double XL dan triple XL? Sebab saya rasa paling besar pun double XL je. Mungkin dia pakai triple. Okey, tak apalah Kita tengok berapa ramai yang ada dalam kumpulan itu. Okey, jadi lepas tu nanti, kita akan kumpulkan data tu dekat sini. Okey, ikut kumpulan, 4AB1 berapa orang, 4AB2, 4AB3. Nanti kita akan tengok berapa beza saiz dia. Dan yang saya nak anda bincang juga ialah adakah beza saiz baju sekolah setiap kumpulan sama atau tidak. Nanti kita akan tengok kejap lagi lah. Okey. Semua sekarang ni yang pertama yang anda kena buat adalah kumpulkan data dulu. Okey. Kita patah balik ni. Okey Jadi saya harap saya akan biarkan skrin kat sini bagi ketua kumpulan nampak. InsyaAllah kita akan masuk dalam Google breakout room ni. Jadi anda bila saya tekan je, anda tak akan dengar bincangan kumpulan lain. Jadi terus saja lantik ketua dan terus bincang, dapatkan data tu segera yang mungkin.
Saya akan ikuti anda punya perbincangan dari semasa ke semasa. Kita akan bagi masa lebih kurang dalam 4 minit atau 5 minit. Okey, jom Okey, boleh mula bincang sekarang. Kita dah masuk, saya dah masukkan anda semua dalam grup masing-masing. Ada yang dah berada pun, dah boleh. Sekejap Okey, kita biarkan mereka bincang seketika. Kita ada kumpulan 4AB1, ada kumpulan 4AB2 dan 4AB3. Tengok sekejap. Okey, kita masih menanti untuk mereka dapatkan data sepenuhnya. Mungkin kita boleh bagi masa 1 minit atau 2 minit lagi. Okey, kita tunggu 1 minit lagi. Untuk mereka lengkapkan tugasan mereka. Okey, ada 30 saat untuk sebelum mereka akan dikembalikan ke dalam ruang utama.
Okey, selesai ke? Dah Ustaz, dah settle dah. Dah Okey, baik. Tunggu jap, kawan-kawan kita dah masuk. Saya dah closekan kelas, jadi dia akan masuk dalam ruang utama. Saya tunggu jap kehadiran mereka. Okey, masa ada lagi 2 orang di dalam 4AB3 masih belum keluar. Kita tunggu jap. Majoriti ramai dah keluar Okey. Baik, saya harap ketua kumpulan dah selesai dapatkan data sebab kita nak dapatkan gambaran keseluruhan Data daripada setiap kumpulan tu kita kumpulkan, kita combine dan kita akan tengok dia punya taburan ni kan macam mana kan. Kita nak mencerap data itu sebelum kita dapat gambaran apakah sebenarnya maksud serakan tu. Okey. Okey, dah tak ada dah. Okey. Baik, kita teruskan untuk mendapatkan data seterusnya. Jadi saya minta ketua kumpulan bantu saya untuk dapatkan data. Saya persilakan ahli kumpulan, ketua kumpulan. Siapa ketua kumpulan tu? Boleh tak respon siapa? Kapten dia, kapten. Siapa nama kapten? Siapa? Tajul Ashraf. Tajul lah, okey Tajul. Tajul, boleh tak bagikan nombor ataupun bilangan untuk saiz S? 1. S1. Okey, M? 3. 3. L? 6. 6. Seterusnya XL? 0. 0. Double XL? 0. 0. Triple pun 0? Okey, baik. Okey. Jadi, okey. 4AB2 dulu. Ketua kumpulan 4AB2 ada tak? Hafiz. Hafiz. Aman Hafiz? Ada tak Hafiz? Ada Ustaz. Okey Hafiz, boleh bagi data? Saiz S? S1, 1. M? M4, M4. L? L3, L3. XL? 1, 1. Double XL? 1, 1. Triple XL? 0. 0. Okey. 4AB3. Siapa ketua 4AB3? Siapa yang catat? Wazin. Wazin, ada Wazin tak? Wazin ada? Wazin? Tak apalah Ustaz, biasa dia bagi tanda. Boleh okey. Okey, 4AB3. Silakan. S? S2. 2. M? 2. 2 juga. L? L2. Wazin Ustaz. L2. Saya Ustaz. Wazin. Tadi Arif dah wakilkan untuk anda bagi data. Cuba cek balik betul tak ni? S2, M2, L2. Betul? Betul Wazin? Masalah lain. Tak apa Arif, teruskan Arif. XL1. XL1, double XL, 2. 2, triple XL. Tak ada. Tak ada, kosong Okey. Sekarang ni kita nak cari beza beza saiz. Kita akan tengok kekerapan saiz terbesar tolak kekerapan saiz terkecil. Okey, untuk kumpulan 1, 4AB1 paling besar dia 6. Paling kecil dia 1 kan. Jadi 6 tolak 1 5 lah. 5 kat sini. Untuk kumpulan kedua, kita ada paling besar dia 3, paling kecil dia 1 kan. Jadi 3 tolak 1 2. Okey, tolong semak kalau salah bagi tahu. Yang 4AB3 paling besar dia 2. Ustaz, Ya. yang 4AB2 tu nilai besar dia 4 Ustaz. Kat mana Yang size M. Saiz M Saiz 4AB3 4AB2. 4AB2. Betul lah 4. Oh ya okey, salah. Okay, terima kasih Silap. Okey jap Jadi yang besar dia 4. Kecil dia 1 kan. 4 tolak 1 3. Okey, jadi sini 3 lah. Okey, terima kasih Kemudian 4AB3 paling besar dia 2. Paling kecil dia adalah 1. Tapi ada kosong kan? Ada kosong ni. Kita kena ambil kosong. Okey, jap. Untuk 4AB1 paling besar semula paling besar dia 6, paling kecil dia kosong kan? Kosong. Jadi 6 lah sini. 6. Untuk 4AB2 paling besar dia 4, paling kecil dia kosong juga. Sebab semua ada kosong kan? Jadi sini 4 lah.
Untuk 4AB3 paling besar di 2, paling kecil di kosong juga. Jadi 2. Okey, itu adalah beza di antara saiz. Okey, kekerapan saiz terbesar tolak kekerapan saiz kecil. Okey, daripada data ni, okey, cuba anda tengok daripada data yang kita dapat ni, nyatakan sama ada beza saiz baju sekolah setiap kumpulan sama atau tidak. Sama ke untuk setiap kumpulan? Tak. Tak sama kan? Tengok, data ni menunjukkan bahawa saiz untuk setiap kumpulan tak sama. Tengok 4AB1 dengan 4AB2, 4AB3. Okey, datanya berbeza. Dia punya beza saiz pun cukup nampak sangat berbeza kan. Jadi, kita tengok seterusnya. Okey. Pada pendapat anda, apa agaknya faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan dalam saiz baju sekolah ini? Okey, jadi tulis elok ayat tu. Okey. Jadi kod yang sama 60194. Jadi saya tekan butang show answer ni, anda boleh mula masukkan satu jawapan anda. Apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbezaan dalam saiz baju sekolah tadi tu? Okey, 1, 2, 3. Boleh mula sekarang. Dua minit Okey. Najwa dah jawab dah. Tinggi dan berat banyak pelajar. Okey. Terima kasih. Ustaz, saya link balik boleh tak Ustaz? Macam mana? Oh, link Saya, Okey, ni. Saya share balik link dekat tu Okey dah. Saya dah share balik link dekat ruang komen. Jadi siapa yang tadi yang dah keluar masuk balik. Nombor kod sama. Nombor kod sama 60194. Okey, terima kasih Ustaz. Masukkan nama kod dan nama sendiri, tekan join. Ada yang kata pemakanan. Okey, faktor tembesaran ke tembesaran yang berbeza. Saiz badan masing-masing berbeza. Okey, ketinggian dan pemakanan. Okey, baik. Berat para pelajar ya. Gaya pemakanan yang menyumbang kepada ketinggian dan berat. Okey, baik, terima kasih. Teruskan lagi, ada masa lagi. Ekstra. Baik. Sebab ramai lagi nak hantar ni. Okey, ni antara jawapan. Kita tunggu lagi. Lebih kurang 30 saat yang tinggal. Tinggi dan berat badan berbeza. Baju salah saiz pun ada Baju salah saiz. Ya, mungkin juga kan. Mungkin juga. Baju salah saiz. Dia target nak beli XL tapi terbeli L kan. Mungkin jugalah. Okey. Ada yang makan sehari sekali, ada yang makan 5 kali sehari. Okey. So, pelbagai jawapan. Baik, itu saja jawapan kita dapat. Kita tengok sekali imbas. Ini adalah jawapan daripada rakan-rakan kita yang lain. Jadi semuanya menunjukkan bahawa ada faktor-faktor yang menyebabkan saiz itu berbeza. Pertama mungkin dari segi pemakanan lah, hanya menyebabkan saiz badan kita pun tak sama kan. Jadi bila saiz badan tak sama, tentulah saiz baju pun tak sama. Okey. Jadi ada yang tulis pasal ketinggian, okey, semuanya menyebabkan faktor fizikal. Jadi boleh kita buat kesimpulan ada kemungkinan faktor fizikal menyumbang kepada saiz baju itu. Sebab itu kita tengok tadi data yang kita dapat, setiap kumpulan tidak sama saiz dia. Okey, dapatan data untuk setiap kumpulan tak sama. Okey. Jadi itu saja. Kita tengok seterusnya. Sekejap, sebelum saya save dulu Okey, sekejap. Okey, ni dah saya dah. Kita pergi tengok seterusnya. Okey. Baik, kita pergi seterusnya. Taburan data adalah berbeza. Okey, tadi kita dah tunjuk dah. Daripada aktiviti kumpulan tadi kita dapat lihat, dapat buktikan bahawa data itu ditaburkan secara berbeza, tak sama. Bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar, dia guna highlight pula.
Beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sebab tu tadi kita tengok dah siap ambil data, kita kira berapa dia punya beza saiz. Iaitu ambil nilai terbesar tolak nilai terkecil. Okey, sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka kerana itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Okey, maknanya kalau jurang perbezaan tu besar, maknanya kita dapati bahawa data itu diserak dengan lebih luas. Okey, kalau kita tengok beza dia kecil kan, kecil dia punya beza tu, tak jauh beza pun, maknanya data itu diserak dalam kuantiti yang sedikit. Okey, tak banyak pun serakan dia. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, setakat ni boleh faham tak setakat ni? Jelas tak? Boleh Ustaz. Boleh. Faham. Baik. Ustaz. Kalau ada nak tanya boleh tanya Baik, kita pergi seterusnya. Soalan kuis seterusnya. Sekejap. Terus sekejap. Sekejap Sekejap, restart balik. Okey. Baik, sekejap close dulu. Okey. Soalannya adalah berikut adalah elemen atau ciri-ciri yang menerangkan maksud sukatan serakan kecuali ada 4 kan? Ada 4 pilihan jawapan ni, 1 bukan. Okey, jadi macam biasa kembali semula ke link classpoint.app tu dan saya akan tekan butang multiple choice, butang ni untuk kita mulakan kuis kita 2 minit dari sekarang. Okey. Soalannya tadi anda boleh nampak kan soalan dia adalah berikut adalah elemen atau ciri yang menerangkan maksud sukatan serakan kecuali mana tu? Tak minimize sekejap. Boleh pun minimize. Okey. Yang manakah bukan? Kita masih menanti lagi untuk semua jawab soalan kuis ni. Saya sharekan sekali lagi link ClassPoint tu dekat ruang komen. Mungkin ada yang tadi terkeluar, masuk balik. Okey, masa lebih kurang 1 minit lagi. Lebih kurang 20 saat. Okey, kita tunggu sikit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Inilah jawapan yang telah dipilih oleh rakan-rakan kita. 4 orang memilih jawapan A. Siapa tengok 4 orang ni? Kita tengok je. Ni 4 orang yang pilih jawapan A. Rupa 2 orang pilih jawapan B. Seorang pilih jawapan C. Okey, tak ada yang pilih jawapan D lah. Jawapan sebenar adalah B jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, kita tengok siapakah yang sedang mendahului carta kita. Masih lagi di Laila dengan 1,786 poin. Diikuti Faiz dan Wadihah. Okey. Baik, tahniah. Kita masuk sebagai slide. Sekejap Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Okey, contoh pertama Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, ada data dia. Ini adalah jisim lah, berat dalam kilogram bagi 20 orang murid yang diambil. Dia suruh nyatakan beza. Mana pen tadi? Oh ni. Hitam
Dia menyatakan beza jisim bagi murid-murid itu. Jadi kita nak cari beza, kita ambil nilai yang terbesar. Dalam kumpulan data yang tak terkumpul ni kan. Okey, kita ambil data paling besar. Paling besar adalah 79 kg. Lepas tu kita ambil data ataupun jisim yang terkecil iaitu 47 kg. Maka carikan beza dia, tolak 79 kg tolak 47 kg, kita akan dapat jawapan dia tak nampak kat sini. 32 kg. Itu adalah contoh macam mana nak cari beza jisim. Okey, kita ambil yang besar tolak yang kecil. Boleh Okey, baik. Soalan kedua, dia melibatkan graf. Yang ini adalah nama graf ini plot titik. Plot titik. Bagi panjang dalam cm sampel beberapa jenis serangga. Okey, so nak baca macam mana ni? Kita ada ni 3 cm lah. Ni 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Pernah jumpa tak graf ni? Pernah jumpa tak graf ni? Plot titik ni? Pernah. Ke baru malam ni jumpa? Malam ni jumpa Okay. Pernah. So cara baca ni macam mana? Kita akan baca yang ni adalah tengok kotak kan? 3.1. 3.1 lah sini. Paras ni 3.1. Okey. Yang ni pula 4.1. Ada 2. Okey. Paling besar paling besar sini adalah ni 6. Ni 6. Sini adalah 6.8. 6.8. Paras ni 6.8. Ada 3. 6.8. Itu cara baca plot titik. Okey. Jadi macam masa kita ambil yang paling panjang. Paling panjang adalah 6.8 lah. Sebab sini 6.8. Paras ni 6.8. Okey. 6.1, 6.2, 6.3. Sampailah sini 6.8. Jadi paling panjang dia 6.8. Paling pendek dia adalah kat sini lah. Kan ni. Paras dia adalah 3.1. Jadi kita tolakkan dia 6.8 tolak 3.1 kita akan dapat 3.7. Okay, boleh Itu cara kita nak dapatkan beza. Okey? Boleh? Jelas Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Okay. Kalau jelas tak ada soalan kita pergi seterusnya. Okey. Tadi plot titik. Sekarang kita tengok namanya adalah plot batang dan daun. Plot batang dan daun. Okey. Ceritanya adalah kita ada 2 dapatan markah ujian. Okey, di sebuah sekolah. Nama apa sekolah tu? Tak ada. Okey. Kelas 4 budi dalam bulan April dan bulan Mei. Ada 2 ujian. Ujian bulan April, ujian bulan Mei. Jadi ini dia punya data markah dia. Okey. Jadi apa yang kena buat? Jadi anda saya perlukan pertolongan anda untuk tengok kalau saya salah bagi tahu Kita akan pisahkan markah tu ikut bulan lah. Okey, paras ni 3 kan. Maksudnya markah dia 30 lebih lah. Tu kumpulan dia. Okey. 32. Untuk sebelah kiri adalah April, sebelah kanan adalah Mei. Okey, jadi untuk April dia dah buat dah. Mei pun dah buat. 32 kan. 32 dah sudah. Maksudnya tulis 32. 3 sini, 2 sinilah. Betul kita nampak sini 32. Dipisahkan 2 digit tu. Jadi kalau 32 kita akan tulis 32 macam tu. Kenapa dia ke kiri? Sebab April sebelah kiri, Mei sebelah kanan. 35 dah. 35 dah sudah, 35 dah sudah. 2 kali kan. Okey, lepas tu 39. Selesai. Yang bulan Mei pula 34 dah sudah. 38 pun dah sudah. Okey, saya potong dah sudah Lepas tu 40 pula. Kita ada 41, 41, 41. Betul. Kalau salah bagi tahu Lepas tu ada 42, 43. Kan 41, 41, 42, 43, 43. Potong. Lagi 44, 44. 46 kan. Betul 6 sini Okey. Betul tak? Ke salah? Betul. Betul. 6, 48, 48 lagi, 49. Ada lagi 40? Habis dah. Okey, sebelah April, bulan Mei pula 40 lah. Jadi 40 sini, 40 ada 2 kali. Tengok dia buat macam tu, 40. 43. 46 ada 2. 6, 6. 49 ada 1. 9. Okey, ada lagi 40? 40 lebih tak ada Okey, kemudian 50 pula. 50, 51 untuk April lah. 51, 53, 54, 54, 56. Betul 4, 56, 58, ada 3. Tu je. Okey. Kemudian yang untuk bulan Mei pula 52, 52, 53,
55, 55, 55 ada 3. 59, 59. Ada tu kan. Jadi potong dah habis. 60 lebih pula. 60 markah yang 60 lebih untuk April. 2 je. 60, 61. Jadi 01. 70 tak ada Untuk April tak ada markah 70. Okey. Betul Untuk bulan Mei 63, 65, 66, 66, 68, 66, 68, 68, 69. Okey, 70 ada. 71, 73, 75, 77. Betul Betul kan? Betul, Ustaz. Okay. Saya harap saya tak tertinggal Okey. Baik, ini adalah dapatan macam mana kita nak asingkan mengikut plot batang dan daun. Kita buat dua perbandingan dua situasi. April sebelah kiri, Mei sebelah kanan. Okey. So, paras markah 30 dah ada, 40 ada, 50 ada, 60 ada, 70 pun ada. Okey. So, daripada data ni, okey kan, kita boleh buat kesimpulan tau. Kita boleh buat tafsiran. Okey. Iaitu, okey, alamak. Kacau pula terpadam ni Pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding ujian April. Betul ke? Cuba tengok. Dia kata pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik. Betul ke? Betul ke salah? Apa bukti dia? Siapa boleh bagi komen? Sebab bulan Mei ada markah yang 70 lebih. Ya. Jadi betul lah statement ni Pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi. Buktinya tengok kat sini dalam data ni ada untuk bulan Mei ada 4 orang. 4 orang kan ni. 4 orang ni mendapat markah 70. Sedangkan bulan April tak ada orang. Tak ada orang yang dapat markah 70. Sebab tu kita katakan bulan Mei lebih baik. Jadi untuk umumnya kita dapat tengok corak kedua-dua plot data ni kalau kita buat perbandingan antara dua lah sebelah macam ni. Jadi ini antara keistimewaan kalau kita gunakan kaedah plot batang dan daun. Okey? Boleh. Baik, seterusnya kita pergi lagi. Okey, yang ni pula satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Base Study bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. Okey. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh murid-murid ini. Okey. Dia ada buat kuis. Di SMK Base Study ini, kuis sains dan kuis matematik. Ini adalah taburan data dan menggunakan, ni guna apa ni? Apa nama graf ni? Plot titik. Plot titik Okey, plot titik. Ada sains dan juga matematik. Okey. Sekarang ni menunjukkan markah lah ni. Kan bilangan markah yang diperolehi. Okey. Sains begitu, matematik begini. Ni untuk sains, ini untuk matematik. Okey, sekarang data soalan pertama data manakah yang menunjukkan serakan lebih besar? Siapa boleh nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa boleh jawab? Data mana agaknya? Sains ke atau matematik? Yang menunjukkan serakan dia besar. Matematik. Matematik. Okey, boleh bagi sebab tak agaknya? Kenapa agaknya matematik serakan dia lebih besar? Okey, sebab cuba. Atau sains, atau matematik. Siapa nak cuba? Siapa ada nak cuba? Aiman Syamil? Oh, Aiman Syamil. Aiman Syamil. Tak dengar? Alif Zikri ada Alif Zikri? Alif Zikri. Farhan? Farhan boleh dengar tak suara? Farhan? Okey, Farhan tak dengar suara Ada mic Ada masalah mic Siapa yang boleh Ika Haziq? Ya, Ustaz. Boleh dengar suara? Okey. Boleh, Ustaz. Cuba. Agaknya mana tu bukan yang menunjukkan serakan lebih besar? Sains atau matematik? Sains. Sains? Sains. Sains. Kenapa sains? Kuat sikit tak Sebab- kurang dengar.
Sebab dia punya jumlah nilai dia tu lagi besar. 8 Okey. hingga 15. Matematik 9 hingga 15 tu. Okey, baik. Terima kasih. Itu jawapan Ika Haziq. Dia kata dia pilih sains lebih besar kerana dia tengok serakan tu daripada 8. Dia start 8 kan? Dia start pada 8, berakhir dengan 15. Sedangkan untuk matematik, dia start dengan 9, berakhir dengan 15. Okey? Matematik start dengan 9, berakhir dengan 15. Jadi, untuk kita tengok dia punya lagi besar bukaan tu ialah sains. Okey, jadi sains adalah kita namakan sebagai serakan yang lebih besar. Kerana dia bermula dengan 8 dan berakhir dengan 15. Besarlah, kan? Kalau ada lagi belakang ni, dia ada data, lagi besarlah tu. Okey? Maksudnya perbezaan kita nampak lagi ketara. Okey? Okey, jadi serakan skor sains tu adalah lebih besar. Okey, yang kedua, kuis manakah beza cerapan lebih tinggi? Siapa nak cuba? Antara sains dan matematik, beza cerapan dia. Yang tertinggi tolak yang terendah. Manakah yang lebih tinggi? Sains ke matematik? Di Laila? Boleh dengar suara? Di Laila? Ya Ustaz, saya Boleh Ustaz. dengar? Okey. Sebab ramai malam ni ada masalah mic. Okey. Boleh cuba jawab, Bi? Yang manakah cerapan tertinggi? Sains. Okay, kenapa sains? Sebab 15 tolak 8 jadi 7. Berbanding dengan matematik 15 tolak 9, 6. Okey, baik. Dia kata dia untuk sains dia ambil tertinggi kan? Tertinggi dia 15, paling rendah dia 8. Jadi 15 tolak 8 berapa? 7 7. 7. Okey, untuk matematik pula paling tinggi dia 15, paling rendah dia 9. Jadi 15 tolak 9 berapa? 6. 6. Jadi 7 paling tinggi, maka sainslah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi. Okey, baik. Soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Antara sains dan matematik, manakah lebih baik? Siapa nak cuba? Apa saya nak tengok Tajul? Tajul boleh? Tajul. You Ustaz. Boleh tak cuba? Soalan C. Antara C. sains dan matematik, agaknya mana yang lebih baik? Sains Ustaz. Okey, kenapa sains? Sebab dia punya skor tu lebih tinggi berbanding matematik. Skor lebih tinggi Kat mana awak tengok skor lebih tinggi tu? Ni. Dia yang punya ni ke? Kat mana awak tengok lebih tinggi tu? Okey, baik. Itu Tajul punya pandangan. Okey, ada lagi lain nak cuba? Antara sains dan matematik, manakah pencapaian lebih baik? Ustaz, boleh cuba? Okey, silakan Najwa. Saya rasa matematik sebab markah Matematik, okey. yang untuk 14 untuk sains ada seorang je dapat. Untuk 14 untuk matematik pula ada 2 orang. Okey. Itu Najwa punya pandangan. Okey. Baik. Okey, baik. Kita cuba tengok Antara sains dan matematik, tadi Najwa kata dia nampak dekat sini 15 orang lah. Okey, seri. Lepas tu yang untuk markah 14 lah. 14 ni ada sains seorang je. Sedangkan matematik ada 2 orang. Jadi mat dah menang lah situ sikit. Lepas tu kita tengok pula untuk 13. Untuk 13 sains ada 2 orang. Manakala untuk matematik ada 4 orang. Masih lagi mat menang. Okey, dan dia tengok pula untuk markah 12. Okey. Untuk sains ada 4 orang, untuk matematik ada 6 orang. Jadi untuk setakat ini kita nampak bahawa mat punya pencapaian lebih baik kerana kebanyakan yang skor markah tinggi itu berada di kelompok sebelah kanan. Ataupun arti kata lain, yang skor markah tinggi untuk matematik berada lebih ramai. Ramai yang skor untuk kuis matematik. Skor dengan markah yang tinggi lah berbanding dengan sains. Sebab itu kita katakan bahawa pencapaian matematik lebih baik berbanding sains. Buktinya kita tengok ramai yang skor markah tinggi itu di matematik berbanding dengan sains. Okey? Walaupun nampak sains macam balance kan. Sains macam tak seimbang. Dia macam seimbang. Tetapi untuk kita takrifkan sebagai yang terbaik adalah matematik lah. Sebab cuba tengok kalau saya pisahkan ni kan, saya pecahkan dua ni.
Nampak Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan kan. Okey, ramai yang skor markah sebelah kanan. Maknanya ramai yang skor markah tinggi dalam kuis matematik berbanding sains. Okey, ada soalan tak setakat ni? Boleh faham? Boleh Ustaz. Okey Boleh jelas Ustaz. Itu cara kita nak tafsir data. Okey, baik. Last untuk sebelum kita berakhir, tolong tanda dalam buku teks tutorial untuk anda buat adalah praktis kendiri 8.1B soalan 1. Muka surat 218. Okey. Boleh tanda sikit kejap dalam buku teks. Hantar sebelum atau pada 31 Ogos. Sebelum atau pada 31 Ogos 2021 di laman tugasan matematik 4AB dalam grup Telegram. Okey, tak apa. Lepas ni nanti saya boleh send arahan soalan ni dalam grup WhatsApp. Okey Ini adalah tutorial yang anda kena buat. Okey, baik. Ini sebelum kita berakhir ada 2 tugasan. Tugasan pertama adalah tolong tunjukkan jalan yang betul. Ini sebagai kita punya sesantai Saja-saja ni. Okey. Tolong tunjukkan jalan yang betul untuk Adrian. Nama budak ni nama dia Adrian untuk capai mercu kejayaan yang diimpikannya. Jadi ini adalah maze Anda kena gunakan jari anda, tunjukkan jalan dia, lukiskan, lakarkan garisan, menunjukkan jalan yang betul untuk dicapai nombor 1 tu. Okey? Jadi kita gunakan macam masa class point.app tu, saya akan tekan butang slide drawing ni, anda akan mula melukis menggunakan jari anda. Okey? 2 minit bermula sekarang. Okey. Kalau dia mungkin kecil kan, gunalah jari kelingking ni untuk lukis. Ada pun. Terima kasih. Liana, Syukri dah tunjuk dah. Okey. Kita nak bantu Adrian ni bagaimana jalan yang betul untuk dia capai mercu kejayaan. Okey. Ini memang tak ada kaitan dengan statistik. Kan? Ini sebagai kita punya saja je lah. Santai-santai aja. Okey, ramai lagi dah buat. Okey, teruskan. Ada masa lagi? Okey, lebih kurang 1 minit lagi Terima kasih kepada yang telah menunjukkan jalan yang betul untuk Adrian. Ada lebih kurang 40 saat lagi. Okey, semua telah menunjukkan jalan yang betul sama ada juga jalan lain tu. Samsul ni ikut jalan shortcut dia. Okey. Terima kasih, Tajul dah tunjukkan. Okey, baik. Ini adalah jawapan. Insert result dulu. Okey, jawapan daripada rakan-rakan. Okey, 4AB menunjukkan jalan untuk Adrian menuju kejayaan. Jadi betul lah Ni adalah jalan dia. Okey, betul. Kita bawah. Okey, tahniah. Okey. Okey, baik. Semua jawapan sama Terima kasih kerana menunjukkan jalan yang betul untuk Adrian. Ini jalan shortcut ni. Okey. Ada juga yang salah Tak apa Okey, baik. Okey, last yang terakhir. Kongsikan pendapat anda atau perasaan anda selepas sesi kelas hari ini. Okey, sekali lagi kita gunakan kelas point.app tu 2 minit daripada sekarang. Okey, kongsikan pendapat anda atau perasaan anda selepas sesi kelas hari ini. Silakan.
Okay, jadi mana yang dah submit, dia akan terus keluar kat sini, kita boleh nampak terus. Kuis akhir Kuis akhir tu nama dia Maze. InsyaAllah kalau suka kita buat lagi nanti. InsyaAllah ada masa kita buat lagi. Oh, ramai suka kuis last Okay, boleh tambah lagi, boleh siapa lagi yang belum hantar, boleh hantar dulu. Kita ada lebih kurang 40 saat lagi. Ramai juga ramai yang suka kuis last tu. Kuis last tu dia bukan kuis je, maksudnya saja nak kita nak orang kata secara santai je kan. Tapi okey lah kan, nak menimbulkan mood, menimbulkan keseronokan dalam belajar Okay. Kalau anda suka, insyaAllah saya akan bagi tahu guru-guru lain untuk buat benda yang sama. Okay. 5 saat lagi lebih kurang, 3, 2, 1. Okey, terima kasih. Inilah dapatan ataupun feedback daripada rakan-rakan semua. Terima kasih ucapkan. Dan untuk itu, kita... Sekejap. Simpan dulu. Hilang lah. Okey, kita... Sekejap. Okey, kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, jadi terima kasih diucapkan untuk karya ini. Jadi jangan lupa tutorial yang saya dah bagi tadi. Dan kalau ada masalah nanti boleh... PM saya lah dalam WhatsApp. Okey? Boleh Jadi terima kasih semua untuk karya ini. Jadi kita akan jumpa pada kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih. Selamat tidur Ustaz. Sama. Selamat tidur. Jangan lupa baca doa. Terima kasih semua.